Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Ahmad, Pengarah Pusat Kebudayaan USIM. Berbekalkan pengalaman selama 35 tahun dalam bidang seni budaya, sama ada di Malaysia ataupun di peringkat antarabangsa, saya akan bawakan anda meneroka apa yang dimaksudkan dengan seni meningkatkan intelektualiti manusia. Jom bersama saya. Mungkin kita tak pernah terfikir, pada zaman kita tak pernah mengenal teknologi. Tak ada handphone, tak ada kamera mirrorless, DSLR dan sebagainya. Tak ada komputer, tak ada internet. Bagaimana kita merakamkan sejarah peradaban manusia? Pada zaman dahulu, pada zaman Paleolitik misalnya, pada zaman Mesolitik misalnya, kita hanya bergantung kepada pengkarya seni yang mengukir semua cerita, semua sejarah peradaban manusia di dinding-dinding. Kita tak pernah terfikir sebenarnya kan? Bagaimana sumbangan orang seni dalam melakarkan, dalam merakamkan sejarah peradaban manusia. Kerana kita kena belajar daripada peradaban manusia untuk membina kehidupan hari ini. Kerana itu, orang-orang seni ataupun pengkarya seni dikenali sebagai kamera analog pada zaman dahulu. Itulah sumbangan orang seni yang paling utama dan paling pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Seni dan identiti bangsa sebenarnya kita tak boleh pisahkan. Betapa seni sangat signifikan dalam memaparkan nilai dan value sesuatu bangsa itu perlu kita ambil berat sebenarnya. Kalau kita lihat orang Melayu sebenarnya, kita ada baju Melayu yang memaparkan kita sebagai orang Melayu. Orang Cina ada cheongsam yang memaparkan mereka sebagai orang Cina. Orang India ada sari, ada kurta dan sebagainya. Itu juga dalam bentuk karya-karya seni muzik misalnya. Kita ada rebana, kita ada gong, kita ada kecapi yang memaparkan kita orang Melayu dengan karya-karya seni tradisionalnya. Orang Cina ada pipa, ada gucen, ada erhu yang melambangkan muzik mereka. Itu juga orang India. Mereka ada sitar, ada tabla dan sebagainya memaparkan identiti muzik mereka. Muzik, seni, busana, semuanya menggambarkan identiti suatu bangsa. Sebab itulah kita jangan lupa bahawa seni dan identiti itu sebenarnya sangat akrab, sangat bersatu dalam memaparkan nilai kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Masyarakat Barat sebenarnya dah lama dah tahu tentang seni dan intelektualiti. Bagaimana seni dikaitkan merangsang otak kanak-kanak, remaja dan orang dewasa, menjana kreativiti dan sebagainya. Di Barat sebenarnya mereka belajar seni-seni yang betul, yang benar, yang boleh merangsang perkembangan minda kanak-kanak sehingga mereka dewasa. Ramai jenis-jenis dunia sebenarnya melibatkan diri dengan seni. Sama ada seni muzik, seni lukisan dan lain-lain seni. Kita ada Albert Einstein yang terkenal dengan violinnya. Kita ada Thomas Jefferson dengan violin juga. Kita ada Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa, The Last Supper dan sebagainya. Kenapa Bill Gates, pakar IT dunia dengan syarikat Microsoft yang besar itu, perlu ada in-house orchestra? Mereka galakkan pasangan, mereka galakkan jurutera, pekerja-pekerja mereka bermain dalam in-house orchestra, belajar bermain muzik dan sebagainya. Kenapa mereka perlu? Sedangkan mereka syarikat IT. Mereka tahu bahawa seni muzik misalnya boleh menjana kreativiti pekerja-pekerja mereka. Dalam dunia Islam, kita ada juga ilmuwan-ilmuwan yang terkenal yang menggabungkan pakar matematik dan juga muzik. Kita ada Ibn Sina, kita ada Al-Farabi, kita ada Umarwi. Sebenarnya ramai lagi pakar-pakar atau jenis-jenis yang menggabungkan seni dalam konteks kehidupan mereka sebagai orang yang genius. Kita mungkin lihat seni dalam paparan visualnya, orang bermain muzik, alat muzik dan sebagainya. Apa yang kita tak nampak adalah seni itu dalam konteks gelombang boleh merangsang otak manusia. Sebab itu seni bukan saja boleh meningkatkan intelektualiti, seni juga boleh meningkatkan rasa empati sebagai seorang pengkarya. Kerana itu seni sangat penting dalam kehidupan manusia dan jangan lupa belajar seni yang betul, bukan seni yang salah. Sebab itu di USIM sebenarnya kita di Pusat Kebudayaan USIM kami ada apa yang kami panggil sebagai seni berbudaya. Seni berbudaya sebenarnya menghubungkan kita pada 3 perkara penting. Satu adalah seni yang boleh menghubungkan kita dengan Tuhan. Yang keduanya, seni yang boleh mengimbangi duniawi dan ukhrawi. Yang ketiganya, seni yang boleh memberi manfaat pada khalayak. Sudah sampai masanya kita menilai seni dari perspektif yang betul. Bagaimana kaitan seni dengan daya kreativiti, meningkatkan tahap intelektualiti, meningkatkan penghayatan ataupun rasa empati yang tinggi kepada masyarakat yang lain. Saya rasa hari ini kita perlu melihat seni dalam perspektif ini kerana seni sebenarnya banyak manfaatnya kepada seluruh umat manusia.